So, okay, Assalamualaikum semua. Okay, bagi yang belum kenal, saya Muhammad Azri. Nama Facebook Azri Saad. So, saya ada beberapa page lah. Facebook page saya nama Property Penang Kedah, Banglo Utara, Azri Jual Beli Rumah dan Hartanah. Okay, Telegram, macam kat bawah tu, Senarai Hartanah Kini Utara. Telegram listing dengan Telegram untuk sharing saya punya tips-tips hartanah. Right. So, sebenarnya dalam direct estate ni sebenarnya, first thing kita kena buat adalah branding. Kan? Branding ni sebab apa tau kena branding? Sebab orang tak tahu lagi kita ni pendidikan tanah kan. So, kita kena tunjukkan diri dulu lah. So, kalau boleh memang kalau orang yang buat banyak bisnes tu, kalau boleh jangan sorok lah kan. Kadang-kadang dia mungkin malu kot kan. Dia nak mengaku dia, sekarang dia dah buat hartanah. So, kalau siapa yang malu tu rugilah sebab listing nanti dia tak main kat kita lah kan. Orang tak tahu kita ejen hartanah. Okay. So, saya akan start presentation ni. Alright. So, ni boleh tengok saya punya page. Kalau tak nampak apa-apa boleh bagi tahu . Okay. So, dalam hartanah, ni adalah medium-medium yang popular lah untuk kita buat marketing. So, yang paling ramai orang guna sekarang Facebook. Facebook ni kebelakangan ni dia kurang trafik. Tapi dalam sekarang ni dalam latest ni memang daripada Facebook pun kita dah boleh closing. Sebab apa? Sebab kita guna marketplace dan dia adalah free marketing kan. Okay. Facebook personal. Kita guna Facebook personal, Facebook page, Facebook group. Saya terang dengan ni je sekali harum. Lepas tu nanti saya akan buat demo. Demo nanti mungkin semua orang boleh try lah. Alright. So kita guna Facebook group juga untuk kita share kita punya iklan tu. Lepas tu kita akan guna juga Facebook Marketplace. Sekejap ada orang request lah. Okay. So Facebook Marketplace. Alright, yang seterusnya yang paling penting juga ni kita guna mudah.my. Mudah.my Proniaga. So Mudah Proniaga ni dia berbayar lah. Satu iklan paling kurang 5 kredit. So 5 kredit ni bersamaan dengan lebih kurang RM5. So kalau kita target iklan sehari nak buat 5, so modal kita lebih kurang RM25 lah kan satu iklan tu. Alright. Alright. So yang seterusnya yang ini agak premium sikit. Kita guna iProperty. So tapi dekat belah utara ni iProperty ni dia kurang sikit kan, dia lebih kepada mudah. So iProperty ni dia banyakkan property yang high end sikit. Okay, dan seterusnya Property Guru. Property Guru pendapat saya lah, Property Guru daripada Property Guru baik kita buat iProperty dulu. So bila dah ada iProperty baru buat Property Guru. Yang paling wajib tu mudah. Alright, so saya pergi next slide. Okay, so Facebook. Ini sama macam tadi. Kita kena ada Facebook personal. Kita kena join Facebook group banyak-banyak. Community yang tempat kita duduk tu kita join. Supaya nanti senang kita nak share. Marketplace. Okay, bagi yang belum ada marketplace. Kalau yang baru buka akaun baru. Akaun baru Facebook. Dia tak boleh buat lagi iklan kat marketplace. So kena ada akaun, saya rasa lebih kurang 3 bulan atau 2 bulan kita buka akaun Facebook personal baru boleh kita menjual kat marketplace. So siapa yang ada suggestion boleh mencelah ke? Saya tak kisah pun orang mencelah, kena tanya soalan ke. Right. Okay, so dan kita buat Facebook page. Daripada Facebook page ni kita boleh run Facebook ad. Nanti saya tunjuk contoh macam mana saya buat Facebook ads. Right. So yang seterusnya kita Facebook personal ni kalau boleh kan kita jangan iklan bertalu-talu kat situ. Sebab apa? Dia Facebook personal ni dia more to personal branding tau. Kita nak show kita ejen hartanah selang-selang lah kan. So kita bagi tips sikit sebab Facebook personal ni dia more to pada social kan untuk networking. So kita boleh source selling je lah kan. Kalau hari-hari post iklan kat tu 10
hari 10-20 lama-lama kawan-kawan kita pun akan reverse juga lah kan. Dia berkawan dengan kita sebab social kan. Kalau kita terlalu menjual, orang akan off lah sikit. So tempat menjual sebabnya marketplace dengan page. Facebook personal ni kita boleh selit-selit lah untuk create kita punya audience. Right. So saya cakap tadi, Facebook page pun boleh buat branding. Kita boleh masukkan semua listing kita ataupun listing SOA dekat Facebook page. Okay, kalau bagi yang nak run Facebook ad, suggestion run minimum RM10 lah. RM10 ke RM15 untuk branding, untuk cari listing. Dia ada dua kategori lah untuk cari untuk run ad ni. Satu kita run ad untuk cari owner. Satu kita run ads untuk projek baru. So kenapa kita jarang run ads untuk sub-sale? Sebab sub-sale tu satu je kan. Kalau listing sendiri eksklusif boleh lah nak try run ads untuk listing sendiri. Kalau listing orang tu saya tak advise lah untuk nak run ad. Baik kita run ad untuk cari owner. Okay, nanti saya akan tunjuk contoh. Okay, seterusnya kita join grup Facebook penduduk di setiap daerah atau negeri. Yang ni umpamalah kan, kalau kita duduk dekat Senang Petani, Butterworth, Bayi Lepas, kita join lah grup-grup tu, penduduk tu. Kadang-kadang kalau kita tak menjual sangat bagus tu, kita buat je apa-apa tajuk kan, kita bagi orang selalu engagement dengan kita punya nama tu. Supaya bila orang selalu tengok nama kita, dia akan macam, kadang-kadang orang akan stalk kita punya profile juga kan, sebab kita selalu post. So make sure join lah grup mana-mana. Kalau tengok kawan-kawan share kat grup tu, kita belum join, kita join. Lagi satu, Facebook group ni kita nak share bila kita post iklan daripada marketplace ataupun page, dia akan auto minta kita share kepada group. So lagi banyak group kita join, lebih banyak kita boleh share kan. Tapi dia ada limit juga. Tak salah saya lebih kurang 20 je kita boleh share kepada group tu. Dan kat group ni pun kita boleh post untuk ambil lantikan. So macam contoh saya tengok top brand lah, top brand yang top brand. So dia selalu post dekat group. Okay, siapa ada owner nak jual, direct owner, dia just buat simple je post. Siapa nak jual rumah, boleh contact dia. So dari situ pun boleh dapat listing. So, tapi kena konsisten lah kan. Tengok timing, pagi, petang, siang, malam, try post macam tu. Satu lagi kita dekat Facebook group pun kita promote post untuk join Telegram. So maksudnya macam nak kita buat post yang siapa nak tahu tip kata hartanah atau nak tengok senarai hartanah terkini, boleh join Telegram ni. So kita punya prospect buyer pun dengan one click je dia dah boleh join group Telegram kita. Kat situ bila dah ramai kolam Telegram kita tu, so senanglah kita update dia listing baru, ramai-ramai tu dah boleh tengok. Tapi kat sini pun ada satu macam keburukannya lah kan. Kadang-kadang bila kita post kat situ, agent ramai join kan. Agent ramai join, broker pun join. So dia tengok kita punya listing jugalah. So kalau boleh dekat channel Telegram yang public atau open ni, gambar depan tu kita eloklah bubuh kan. Kita just bubuh detail yang orang tak boleh tahu property tu kat mana. Okay, so next platform macam saya cakap tadi, kita boleh create channel Telegram untuk kita punya platform marketing. So first channel, kita buat satu channel untuk bina kolam buyer. Kat kolam buyer ni kita masukkan semua listing agency ke dalam channel Telegram tu. So dalam macam saya cakap tadi kan, kita share dekat Facebook group kita punya link Telegram supaya orang ramai boleh join. So setiap kali post kalau boleh letakkan link Telegram supaya orang boleh join. So kat sini boleh promote channel, invite setiap nombor prospek. Setengah saya kadang saya buat macam ni. Bila customer tu message saya, kan dia tanya ada tak rumah dekat tempat sekian-sekian, first thing saya akan terus add dia dalam Telegram tu tanpa saya tanya dia pun. Sebab kalau dia tak suka dia boleh left je lah kan. So kat situ kita ramaikan lah orang dalam tu. So mereka nak survey berapa ramai pun lepas survey boleh duduk dalam tu, boleh survey. Okay, yang kedua channel Telegram untuk listing. Yang ni untuk kita punya listing sendiri saja.
supaya kita boleh senanglah orang nak tengok listing kan untuk share. So kalau channel listing ni kita promote kepada rent lah untuk join. Okay, seterusnya. Okay, yang ni bagi saya memang sangat important lah sebab rent. Sebab apa lah? Dia ada beza WhatsApp biasa dengan WhatsApp business. Kalau siapa yang belum ada WhatsApp business, lepas ni boleh download. Cuma saja kalau guna Android ke Apple pun boleh download. Kalau boleh convert kot. So sebab dia ada function WhatsApp business ni, sebab dia boleh buat katalog, kita pun boleh listing kat situ. So next dia ada quick reply. Maksudnya kita boleh kita dah buat siap-siap tau. Macam kita punya template ayat-ayat apa kita nak, dengan boleh buat shortcut, kita just boleh reply dengan dua kod saja. Kita boleh auto reply. Nanti saya tunjuk, saya post dalam group benda ni. Greeting message macam mana. Greeting message ni macam auto reply. Maksudnya bila ada buyer message nombor saya, dia akan auto reply. Saya punya whatever lah, saya promote lah kan. Saya kenalkan diri saya, iklan kat mudah, iklan Facebook page. Jadi saya akan tunjuk juga secara live. WhatsApp status. Yang ni WhatsApp biasa pun ada WhatsApp status. Okay. Macam saya cakap tadi, untuk seorang rent, kalau dia tak ada akaun Proniaga, macam tak lengkap lah kan. Sebab mostly orang akan cari rumah dekat mudah. So, saya pun amalkan benda ni. Saya post listing-listing yang saya rasa confident saya memang boleh jual, saya akan buat mudah. Daripada kat sini pun mudah. Kita pun mendapat buyer, dapat owner juga tahu. Sebab owner yang nak jual rumah, dia pun akan buka mudah sebab dia nak tengok berapa harga rumah dia yang orang nak jual. So bila dia dah tengok harga yang mana lebih kurang macam harga yang macam dia nak, dia akan contact lah agent tu. Dia akan tanya, okay, Cik Azri boleh tolong jual rumah saya tak? Boleh jual tanah saya tak? Kalau kat mudah ni, kita cuba buat kita specialist dekat area mana-mana. Sebab tuan rumah ni, dia lebih suka yang agent yang berpengetahuan lah. Untuk expert lah kita katakan, expert untuk area sekian-sekian tu. Umpama sebelum ni saya banyak jual tanah. Saya listing saya boleh katakan ada banyak juga listing tanah dekat area sekian-sekian tu. Memang saya akan dapat listing baru. Owner akan tengok, oh dia ni jual tanah. Oh area ni. So dia akan contact saya. Sebab tak ramai, sebab kita tak boleh jadi agent yang semua benda kita boleh jual kan. So dia ada specialist dia. So masing-masing boleh tengok lah kan kat mana dia nak go further lepas ni kan. Nak jadi specialist kat mana. Ni idea je lah. Right. So next, kita boleh letak iklan dekat iProperty. So untuk sedia maklum, iProperty ni dia agak pricey untuk start. So untuk buka account dia lebih kurang RM600 lah kan. Kadang ada diskaun sikit RM500 lebih. So dia untuk RM600 ni dia boleh letak iklan sampai 300 bilangan listing. So kalau ikutkan balik, iProperty ni dia lagi murah daripada mudah. Sebab jatuh satu iklan lebih kurang RM2 macam tu lah. RM2, RM1 lebih. Tapi nak start dia tu dia kena buka account dengan RM600. So advice saya untuk yang baru tu iklankan dekat Facebook dengan mudah dulu. Bila dah dapat first claim ke second claim ke, simpan sikit portion tu baru buka account iProperty kan. Kalau kita nak start semua awal-awal dia agak makan modal kan. Okay, sama iProperty Guru pun sama, lebih kurang macam iProperty. Dia agak famous di belah selatan kalau tak salah saya. Saya pun tak ada lagi akaun Property Guru ni. Tapi kalau nak siapa ada bajet lebih tu bolehlah cuba. Dia sama aja platform untuk cari pembeli. Okey, ni saya ada buat flow sikit untuk macam mana kita nak ambil iklan bubuh dalam kita punya tempat-tempat tadi tu kan. Okey, yang first kali kat sini kita copy iklan daripada Telegram. So saya percaya semua orang leader-leader dah invite lah kan masuk dalam channel Telegram tu. Okay, first kita just buka Telegram, kita copy, save gambar, copy detail. Lepas tu kita pergi kepada Facebook page kita paste detail tu dengan letak gambar. So nombor telefon jangan lupa ubah kan. Nombor telefon tu kena ubah. Kalau tidak orang akan call lah owner listing tu. Okay, lepas kita dah letak kat page dengan share pada group, kita share pula ke marketplace ataupun kita copy. Kadang-kadang boleh share, kadang
Tak boleh. So boleh lah share kepada marketplace. Pun sama, repeat lagi, share kepada group. Okay, lepas tu macam flow saya lah, saya akan copy detail ni, saya akan letak dalam mudah pula. So saya dah siap kat mana? Dekat page, marketplace dah letak, kat mudah pun saya dah letak. Okay, lepas tu dah ada masa sikit, baru letak kat dalam iProperty. Tu boleh letak kat Property Guru kalau siapa yang ada Property Guru. Right. Okay, so far faham tak? So, saya laju sangat ke? Boleh tanya lah, boleh buka mic, boleh tanya, boleh suggest ke apa ke. Okay, alright. Okay, so saya teruskan. Jangan malu, boleh tanya. Jangan, boleh tanya. Right. So, okay, ni contoh saya tunjuk sikit. Contoh yang iklan Facebook lead generation untuk dapatkan penjual. Okay, yang ini saya run Facebook ad lead generation. Di muka depan ni macam ni lah. So kita bayar Facebook lebih kurang RM10 sehari. Dia akan naik lah iklan dekat target yang saya letak. So dia akan naik macam ni, anda ada tanah untuk dijual. So owner yang tengok, dia akan klik gambar ni, dia akan naik yang page kedua ni. Lepas tu automatically nama Facebook dia akan naik dekat full name tu. Kalau dia ada nombor telefon dia link dengan Facebook tu, dia akan autofill juga dengan email. Dan owner hanya perlu tekan next je. Itu saya dah dapat nombor telefon dia melalui Facebook. So ini contoh yang Facebook untuk cari owner. So saya dah buat kelas juga untuk buat setting benda ni. Agak complicated juga, tapi boleh dibuat lah. So saya dah ajak beberapa group lain. Memang ada yang memang dapat listing dari situ. So saya dengar sebelum PM kita pun dia run juga benda ni kan. Dia run on off. So dia boleh dapat lah seminggu 2 listing. Kan? Kalau seminggu 2 listing tu maknanya agak okey lah kan. 2-3 hari sekali dapat listing. 2-3 hari dapat listing. Okey lah. Tapi dia agak pricey lah kan. Sehari kena spend RM10. Kalau spend RM20 lagi lah banyak lead tu masuk. Saya pun memang pernah dapat lead daripada sini. Memang saya dapat lead, saya terus ambil dalam tiket. Dalam seminggu je saya boleh jual rumah tu. Rumah tu kebetulan cantik kan. Harga okey, harga cantik. So kalau saya tak run benda ni memang tak listing lah kan. So boleh katakan listing saya main pada sini. Okay, so next. Yang ni contoh lah, saya buat sikit poster untuk nak kenaikan diri. So kat sini saya dah cerita banyak lah kan. Maksudnya ni pun boleh gunakan untuk run Facebook lead generation ataupun nak buat traffic pun boleh, lead generation pun boleh. So benda tu nanti cara setting saya akan ajak detail ni, saya tunjuk dulu apa yang boleh dibuat. So yang ni just edit guna Canva. Siapa yang belum ada Canva boleh try. Boleh download apps guna handphone ataupun buat guna website. Kalau dua-dua tu link dengan guna email yang sama, dia boleh sambung buat kat handphone. So buka kat PC pun sama, buka kat handphone pun sama. Yang ni bagi saya suka gunalah sebab senanglah nak buat. Yang ni saya tengok siapa buat grup lain tau, Nafisah kot. Nanti saya tiru dia lah. Just olah sikit. Boleh tiru juga, boleh ambil design ni, boleh copy, boleh tukar gambar. Alright. So itu saja tu poster. Okay, yang ni contoh saya buat Facebook ad traffic untuk dapatkan pembeli projek undercon. Kenapa saya cakap undercon? Sebab subsale kalau kita run ad, sebab rumah satu je kan. So better kita memang run projek lah. Macam kita tahu projek Kulim ni dia pre-booking. Dia belum launch lagi. Kita just ambil perahu pendaftaran. Yang ni contoh juga saya run ad. Okay, 2 bulan. Memang banyak lah tu. Okay, ini contoh. Macam nanti boleh saya ajak kemudian. Okay, so itu je lah platform yang kita selalu rent guna ni. Sebabnya dalam hartanah ni dia tak perlu banyak platform pun, betul-betul fokus. Yang paling penting kena rajin je.
So macam yang saya selalu tekankan, kalau nak join tim saya memang kena rajin lah kan. Kalau tak rajin tu saya tengok juga kalau tak rajin saya cuba push juga. Kalau pun dapat tak agak push kan, kadang saya push. So saya nak tengok result sebenarnya. Sebab kalau seorang rank tu main masuk join tim saya nak tengok dia buat duit lah kan. Sebab dia main mesti dengan harapan kan. Kalau saya lalu tak dapat buat duit, saya rasa gagal lah kan. Gagal nak buat income untuk orang. Right. So semua orang dia ada target masing-masing. Sebab tu tim kita wajibkan semua orang buat dream board masing-masing. Sebab dream orang tak sama kan. Setengah orang dia hanya dia buat part time, dia nak kalau boleh jual sebulan sekatu pun tak apa. Kita apa? It's okay, itu pulang. Setengah orang dia kerja part time tapi dia nak income dalam property ni double, triple. So bila double, triple tu dia kena usaha lebih lah. Itu je lah. So kalau untuk grup kita memang letak target iklan sehari 10. Paling lekeh pun sehari 5. Kan? Sebab kalau kita buat sehari 10, dalam masa yang sama kita dah ada seminggu lebih kurang 60. Kan? Satu hari kita ambil cuti kan. So kalau sebulan kita dah buat iklan 240 listing. Mustahil tak ada orang tanya kita. Kan? Kalau sehari kita filter 3-4 orang pun, seminggu kita dah filter banyak orang. So daripada ramai-ramai tu, mungkin ada yang layak, mungkin ada yang tak layak. Mungkin ada type A, type B, type C punya buyer kan. Jadi saya terangkan detail benda tu. At least kita kena agak, kalau hari Rabu, Khamis kita masih tak ada set viewing, kita kena start risau dah sebenarnya. Sebab kita punya aktiviti ni kebanyakannya hari Sabtu dengan Ahad lah orang nak viewing kan. So preparation untuk viewing tu kita kena start iklan hari Isnin lah. Isnin, Selasa iklan kita duk run. So hari kadang-kadang orang akan kontak kita terus. So hari Rabu tu kita dah start dah macam banyak dah orang tanya. So kita kena set pada viewing. Sebab aktiviti run ni first iklan, lepas tu kena ada viewing. Kalau tak ada viewing memang takkan ada closing. Ataupun macam projek tak apalah kan, kita tak perlu viewing. Kita just pass pada PIC. So sama juga, itu kita set juga viewing. PIC yang akan tolong kita untuk viewing tu. So target lah. Target seminggu kena 10 ataupun 5 kan. Kita ambil half pun tak apa. So sebulan kalau kita ada 20 viewing, takkan satu pun tak closing dengan kita kan. So kalau seminggu dapat satu deal, sebulan dah 4 biji. Kalau sebulan 4 biji pun busuk-busuk boleh 5 figure lah kan. So tips dia tak ada lah macam complicated sangat kan. Benda ni je lah, cuba effort kita je. Alright. So okay, saya akan buat live demo untuk macam mana copy. Alright. Sebelum tu saya next dulu. Oh, dah habis. Alright. So saya akan share lah kan untuk yang baru tu yang belum ada. Kenapa dia? Okay. Siapa yang dah ada mudah atau siapa yang belum ada mudah? Boleh komen tak siapa yang belum ada? Saya assume semua orang ada lah. Right. So saya nak tukar host sebab saya nak share daripada handphone. Kejap. Sambil tu siapa yang ada soalan boleh type dekat chat lah kan. Nabila dia boleh ajak cara buat Facebook lead. Boleh. InsyaAllah. Kita akan buat kelas kemudian. Sebab benda ni dia agak ambil masalah kan. Selalunya saya buat kelas Facebook ad ni, dia lebih kurang 3 jam. Macam tu baru habis. Alright. So, apa-apa nak tanya boleh chat. Okay, saya nak tukar host sebab saya akan share dari handphone. Tunggu jap Bagi saya 5 minit Cik Fat. Okay. Cik Fat boleh sembang dulu lah. Bagi 5 minit. 2 minit Sat. Kering tekak. Okay. Alright. Ada apa-apa persoalan? Tanya. Buka mic dan tanya. Ataupun kalau malu nak keluar suara tu boleh type. Ada apa-apa soalan tak? Sembanglah Mai. Apa-apa masalah ke apa ke dalam 5 minit ni. Azri nak setting tak? Semua okey. Aisyah okey. Aisyah Omar, Aisyah Mukhtar tak? Aisyah Omar okey. Okey. Okey
Cuma saya nak tanya, saya dah buat untuk marketplace tu, saya dah buat, dah bagi 20 lah untuk grup tu. Kemudian saya dah masuk dekat grup penduduk. Bila saya masuk, saya post lah iklan hari-hari. Apa yang dia buat, dia buang saya. Adakah itu biasa benda tu? Okey. Ya, Azri. Dengar. Okey, kalau maknanya setiap grup tu dia ada rules and regulation kan. So at least kita tahulah grup tu boleh iklan ke tak, boleh share ke tak. Kadang-kadang mungkin sebab itulah kan kita langgar rules grup tu. Sebab setiap grup dia lain rules dia. Kadang-kadang mungkin share kat grup yang tak berkaitan kan. Kena tengoklah grup tu. Yang tu bukan auto Facebook buang. Yang tu admin tu lelaki. Ataupun admin tu pun dia ada kepentingan dalam tu. Betul. Kena tengok balik grup tu. Tetapi kebanyakan grup-grup yang ada share tu okey je. Semua tengok rule regulation dia lah. Ada grup tak bagi iklan langsung. Ada grup yang boleh iklan, memang dia open untuk iklan. Kena pilih balik grup. Kita boleh masuk banyak-banyak grup tu. Macam Aisyah duduk bertam kan. Masuklah grup sampai Sungai Petani ke, Lustak ke, Utara ni semua masuk. Yang mana dia bagi ni just share je. Okey, yang ni ada soalan apa, semak market value tu kena bayar. Okey. Semak market value tak kena bayar. Just kita pakai format dalam WhatsApp, kita send kepada valuer saja. Dan selain valuer, kita boleh juga check dengan mortgage. Mereka akan boleh bagi. Just ikut format. Kalau tak tahu format apa yang nak ni, nanti kita akan post dalam dalam grup balik. Okey, ni Amirul tak ada akaun mudah lagi. Okey, tak apa, nanti Azri boleh bagi step ke? Boleh. Dalam grup kita, grup Awesome Realtors punya grup, saya dah buat satu demo macam mana buka akaun mudah. Boleh refer tu juga dulu. Lepas tu kalau masih tak faham, saya boleh ajaklah by Zoom ke by online ni untuk buat akaun. Nanti Amirul boleh chat dalam grup. Ini ada soalan lagi satu tu. Bella apa Putri ni? 560. Saya ada dalam 5 prospek tanya. Okey, semak kelaikan ni dia ada seni ayat dia tau. Kita tak boleh straightforward sangat. Kebanyakannya saya akan start macam ni lah. Saya tanya macam ni. Cik dah pernah semak kelaikan? Kalau belum, saya boleh tolong buat semakan percuma kan. Kami ada 14 bank. Panel 14 bank. Cakap macam itulah. Ayat percuma dengan tolong tu saya selalu amalkan lah. So far ada lah yang memang bagilah. Ada yang tak bagi terus pun ada lah. Cumanya jarang lah tak bagi. So lepas kita tanya tu jangan tunggu dia jawab. Kita terus bagi je template tu. Template saya boleh share dalam group juga. Template tu kita minta dia isi nama, gaji berapa, komitmen dia, ada deposit ke tak, tu bagi benda tu. Kalau dia tak bagi benda tu, saya akan bagi lagi flow jual beli rumah. Maksudnya first kena tengok kelaikan dulu. So far orang akan faham lah. Okey, untuk akaun peniaga biasa pilih type private seller. Agent, kita ambil agent. Ada yang tak suka agent. Untuk buyer yang ikutkan tak ada masalah dah untuk buyer yang tak suka agent ni kan? Sebab memang orang beli dengan agent, sebab kita pun tak kenakan commission kepada pembeli, so tak ada masalah pun orang nak beli dengan agent. Clear kan Ilyas Hakim? Okay, so saya demo sikit. Alang-alang saya dah memang share pada PC. Saya akan tunjuk sikit lah macam mana saya letak iklan dekat apa? Hello. Ya, hello. Ya. Tuan, saya nak tanya. Kemarin lah saya buat eksperimen. Saya create satu Facebook pasal page kan. Lepas tu saya add banyak-banyak grup Okay. Macam grup kawasan semua tu lah. So saya try buat add lah. Then tiba-tiba saya punya account kena block. Kena block. Facebook edited as spam.
buat iklan macam mana tu? Kena tengok juga. Iklan, saya baru nak post iklan lah. So tiba-tiba dia terus hilang lah. Saya punya Iklan tu buat guna personal. group ke? Guna Oh, personal. Ha. Macam saya cakap lah, personal sebabnya dia bukan untuk buat iklan sebabnya. Kalau nak buat iklan, buat dekat marketplace. Buat iklan kat marketplace ataupun post iklan kat post page baru share kepada group. Oh, dia Kalau takkan ada isu memang rules, kalau rules Facebook pun tak boleh buat iklan. Ada ayat-ayat menjual pun Facebook akan auto detect kita menjual. Kadang-kadang dia akan naik lah again rules semua tu. Oh. So memang ada perkataan jual pun tak boleh tulis kat personal. Dia akan detect tu adalah post menjual. So bila nak jual kita just terus buat dekat marketplace. Saya akan demo kemudian. Sekejap lagi. Dah ada marketplace kan? Pernah ada marketplace tak? Ada. Okay. So saya nak share saya punya page dulu untuk tengok contoh. Alright. So boleh nampak? Ni page saya. Boleh nampak? Kalau nampak cakap nampak. Tulis komen. Okay, ni contoh page. Kat sini memang saya post iklan. Okay, ni contoh lah saya buat ayat sikit. Saya pinkan ni supaya bila orang tengok owner nak jual dia akan contact saya. Okay. Yang ni post biasalah. Project. Right. So ni contoh lah buat post kan. Just tajuk. Okay, baru kita bagi detail yang lain. Okay, ni page. Macam saya cakap tadi, ni contoh saya buat poster untuk branding. Ini rumah banglo, ni listing banglo. Macam tu je. Kadang-kadang saya selit lah kan. Selit buat bagi channel Telegram, letak link mudah supaya orang boleh tengok lain-lain lagi. Contoh, bila klik ni, pergi ke iklan mudah. Right. So, ni contoh Facebook page. Saya recruiting pun saya guna page. Ada juga yang few agent yang join buat saya. Memang saya iklan recruit di page. Okay, saya baru-baru ni saya ada satu jumpa coach marketing. Dia advise saya, kalau kata kita agent ni, kalau boleh page tu buat nama sendiri. Brandingkan nama sendiri tu. Macam ni pun tak elok lah kan, property Penang Kedah. Siapa dia kan? So kalau saya eloknya, Azri Saad, property Penang Kedah. Ataupun just buat Azri Saad, agent Hartanah Kedah. Sama lah. Saya ada few lagi page. Oh, ni awesome-nya account. Sorry. Sekejap. Zoom ni dia lain macam sikit. Itu contoh page. Semua orang boleh tahu kok page kan. So nak buat dia senang je. Nanti saya tunjuk macam mana nak buat page. Buka kat page ni, just create new page. Lepas tu isi je detail. Tekan create new page ni, just isi nama page kita nak buat tu, kategori apa, real estate, buat description. Macam tu je. Page boleh buat banyak. Alright. So itu berkenaan page. Sekarang saya nak tunjuk demo lah. Demo macam mana nak buat iklan, ambil daripada Telegram, nak post kepada page dan share kepada group. Lepas tu bubuh dalam mudah. Right. So saya nak share, nak tukar host. Sekejap.
Okay, semua boleh nampak saya punya screen handphone tak? Kalau nampak, boleh cakap nampak atau komen ke. Boleh nampak tak? Nampak Okay, alright, nampak. Okay, so ni screen info lah. So kat sini adalah grup WhatsApp ada 2. Saya asingkan lah personal punya lain, WhatsApp business lain. So business ni tak ada grup. Saya tak join grup. So tak semak lah kan. Bila saya tahu masuk mesej dekat grup WhatsApp business ni, dia adalah customer saja ataupun rent. So kalau grup-grup lain saya akan guna WhatsApp personal, nombor personal. Okay. Ini cara saya manage lah. Lain ikutlah masing-masing kan. So ni Telegram. So Telegram pun kita boleh buat banyak account. So yang ni account lain. Makin ni ke atas lah. Okay, so semua orang saya percaya memang dia dah join group Want to Sell. Okay, so Want to Sell. Okay, ni group Want to Sell kita. Boleh nampak lah. Listing terbaru. Oh, Farid. Alright. Okay, so ni Telegram. Bangun pagi, buka Telegram. Tengok listing baru, copy. Buka page. Itu je lah kerja kita. Okay, contoh saya nak ambil mana. Okay, nice kat rumah ni. 640 market value. Sekian 630. Alright. So saya nak iklankan rumah ni. Mizan punya listing. So just tekan. Saya rasa Android dia lain sikit lah kan. Yang ni iPhone lah. Just tekan je. Copy. Lepas tu gambar. Save lah. Save. Sebab dia post satu-satu, saya kena share satu-satu. Copy detail. Save gambar. Kadang tak payah hubung gambar semua pun. Okay. Okay, so copy detail. Okay, dah copy dah detail. Belum copy tu kadang-kadang baca juga kan. Kadang-kadang dia buat note untuk kita kan. Kadang-kadang kita post commission ke apa kan. Saya pernah sekali saya post commission kat situ. Semua orang copy tu, tunjuk commission dekat pembeli. Okay. Kalau boleh nak post tu buat asing lah. Nak bagi kita commission apa, jangan buat yang dalam tempat yang sama. Okay, copy. Okay, sebelum tu saya suka edit gambar dulu maknanya. Ni saya tunjuk sikit apps yang saya guna untuk edit gambar. Saya guna PicsArt. Ini Canva, saya guna PicsArt. Okay, tekan PicsArt. Selalu saya akan terangkan gambar tu sikit je. Okay, just ambil page depan. Okay, contoh ni page depan dia. Gambar depan. Okay, saya akan guna tools. Curve ni saya akan naikkan sikit. Terangkan. Kadang saya buat border. Dengar tak? Alamak, lens saya drop jadi 3G pula. Dengar Okay, alright. Dengar, okay. So, selalunya kalau letak dekat mudah, saya akan letak nama saya dulu. Bagi highlight, branding lah kita kata. So, saya dah buat siap-siap nama tu. Saya buat guna PicsArt juga. Saya buat macam ni. Nama Saat macam tu. Gitu. Ni tak ada buat apa-apa. Ni tambah kerja je kan. Kenapa dia macam ni? Ataupun buat je lah teks. Sebab apa tahu, bila buka mudah nanti dia nampak cantik. Dia nampak macam apa nanti saya tunjuk kenapa saya buat itu. Right, ni contoh je. Patutnya saya buat background. Okay. So save. So saya dah siap satu gambar yang ada benda tu. Okay, so copy tadi kita dah kita pergi kepada Facebook. Buka Facebook.
Okay, P kepada paste. Okay, saya selalu letak kat paste ni lah. Property Penang Kedah. Okay, attach gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Tak kisahlah kan, gambar nak buat 2 ke 3 ke 10 ke. Just copy paste detail tadi tu. Tukar nama. Okay, tu je. Ataupun nak boleh link WhatsApp kat atas ke bawah ke boleh. Ni apa ni? Banglo Ahmad. Banglo ST. 630 ni pandai-pandai lah, tulis apa pun. Copy. Paste. Kalau rajin lagi, buka note, buat siap-siap note kan. Saya selalu buat. Copy je lah, detail-detail dah ni pun boleh. Buat note dah ni, select all, copy. Buka bawah. Kalau tak mau buat tak apa. Yang ni just sekadar tambahan je. Okay, so saya dah siap satu posting. Okay. So kat sini saya dah buat satu iklan. Saya dah promote channel Telegram saya. Mudah iklan saya. Personal page. So just continue. Publish. Okay, so dah siap satu iklan di Facebook page. Okay, page ni, kita kena tahu page ni dia bergantung pada kita punya follower. Kalau kita tak ramai follower, page kita tu traffic kurang lah. Selalunya saya buat ni tempat parkingnya. Daripada sini baru saya akan copy. Baru saya pergi kepada marketplace. Okay, ni simbol marketplace. Siapa yang belum ada marketplace, ni kat logo kedai ni. Nampak kat bawah ni. Okay, tu logo marketplace lah. Okay, saya akan ambil sell. Sell atas ni, atas kiri ni. Tengok ni, sell. Ambil property for sale, orange. Okay, lepas tu paste dulu detail. Okay, sudah siap detail. Bubur gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dia maksimum 10 gambar lah. Okay, so harga 630. Property for sale. Jangan silap pula. So yang ni tukar jadi Sungai Petani. Okay. So Petani for sale. Tajuk tu buat lah. Nak ikut tajuk tu ke, nak tukar tajuk lain ke, terpulang. Okay, contoh. So dah siap posting. Tag ni pun boleh lah. Buat je lah. Banglo. Sungai Petani. Buat lagi yang rajin tulis banyak-banyak. So dah siap dah. Tadi kita buat post dekat page. Sekarang saya dah siap post letak dekat marketplace. Dan just next saja. Okay, bila kita tekan next. Macam tadi cakap lah. Kenapa kita perlu join banyak group. Dia akan naik macam ni. So saya nak share kat group lah. Group. Cari group SP lah kan. Penduduk. Okay, penduduk ni boleh. Kalau belum join, dia akan suggest untuk join. So join je banyak. Bawah ni. Join. So Kulim Utara. Tekan je lah apa pun. Penting maksimum. Pulau Pinang.
BM terpaut. Ikut yang sesuai je lah. Right, so dah ada 11. Boleh 20 kot. 20 boleh. 12 pun boleh ni. Okay, cukup lah. Right, publish. Okay, siap. Satu iklan. Letak di marketplace. Okay. So nampak tak step dia? Tak sampai 10 minit pun saya dah siap satu iklan. Kalau buat detail tak edit tadi, tak edit banyak, setakat tekan nombor telefon je, start je. Okay, nak saya tunjuk sikit lah. Berapa ramai orang mesej saya bila rumah tu harga murah. Bertalu-talu orang mesej. Contoh saya tunjuk. Ni inbox saya yang masuk. Ni saya tunjuk sikit. Sebelum tu, marketplace ni dia orang boleh follow kita tau. Kita boleh tahu berapa ramai follow. Semakin ramai orang follow kita, bila kita post je iklan, dia naik notification kat orang tu. So ni follower saya, tak ramai. Tak ramai pun. Right. Oh, ada. Saya tengok ada satu rank tu memang ramai follower dah. Sebab mereka ni nak survey kan, so mereka akan follow kita. Okay, ni contoh-contoh listing yang saya buat. Boleh tengok. New message ni ada banyak message. Saya tak buka pun. Okay, tengok inbox . So ni inbox orang yang message. Saya tak buka lagi pun. So yang ni nak tanah. Ni tanah Abang Khalil kot ni. Tunjuk sikit. Ni daripada marketplace . Listing tu. So tekan je lah yes available. Lepas tu bagilah link WhatsApp, link Telegram ke apa benda ke. Kalau dia tak mau check layakan, bagi link Telegram. So paling record saya dapat satu post mesej paling banyak rumah flat tu, flat murah tu. Tengok tengok berapa tu. 1 2 ada 50 orang kot. Satu listing 50 orang mesej. Minggu lepas sampai jam tangan saya. Tapi saya takkan balas kat sini tau. Saya akan banyakkan mesej, saya akan bawa dia kepada WhatsApp. Kat WhatsApp just forward je kan. Kalau 10 orang WhatsApp kita pun, kita just forward benda yang sama aja. So tak ada masalah sangat. Macam ni lah. Bila orang tanya, okay, available, ada lagi, tu nama apa, nak bagi WhatsApp detail, dia akan WhatsApp kita. Kita bagi je, share. Rumah ni tempat dia teruk. So nak bawa viewing pun saya filter betul-betul. So far 50 orang tanya ni, 30 orang yang masuk WhatsApp. Seorang pun saya tak bawa viewing ni. Sebab saya bagi tahu tempat ni memang wanted. So kadang-kadang orang off kan. Tapi tak mustahil tempat ni boleh join. Nak tengok listing tu. Okay, sekejap saya tunjuk. Ni rumah dekat flat right. Rumah elok. Disebabkan rumah ni, rumah India ada macam tokong sikit. So sebelum bawa viewing tu kena cerita habis. Cerita tu terang. Sebab listing ni je lah kan. Kalau listing yang lain tu tak payah cerita sampai habis kan. Masa viewing baru cerita. Tapi kalau tempat kita tak suka nak pergi, kita ceritalah dulu tempat ni kotor apa semua. Supaya orang faham. Tak ada lah bila dia PP, oh macam ni. Dia pun buang masa ramai orang kan. Okay. So tu contoh marketplace. Bawa kepada WhatsApp, bawa kepada inbox. Inbox bawa kepada WhatsApp. Filter. Bawa viewing. Closing. Tu je lah. Ni buat tanah. Ni tanah Boston, Cik Faiz. Ni tanah. Ada ramai orang berminat. Saya belum balas pun. So kalau kata marketplace tak boleh buat sale, salah kan? Marketplace boleh buat sale. Cuma ada atas agent tu saja dia layan customer macam mana. Lead memang banyak. Okay, ada soalan tak? Boleh tanya soalan. Rajinkan sikit lah kadang-kadang edit gambar. Kadang orang ambil gambar tak terang. Lepas tu gambar pun kalau tak terang kita terangkan sendiri kan. Macam tu je. Okay. Tu bab marketplace. Kat sini pun kita boleh tengok listing-listing kita yang ada kita pernah post. Dan dia kena renew tau. Kalau kadang iklan tu dah expired, kita renew. Saya tengok iklan yang expired. Okay. Nampak? Iklan ni dah expired. So,
Dia lebih kurang 7 hari ke 2 minggu. Sekarang renew je lah kalau masih ada. Baru dia renew. Kena buka balik, renew. Yang mana expired, renew. So clear kah? Siapa yang tak pernah buat marketplace tu? Nampak tak idea macam mana? Lepas ni kalau buat sendiri, boleh experience lah kan? Right. So siapkan marketplace. Kawan kita pun akan tengok lah. Oh, Azri post kat marketplace. Dia pun akan buka Telegram nak post juga. Sekarang saya pun macam tu. Kita ralik kan. Tengok-tengok kawan-kawan post listing macam best. Baru buka Telegram. Baru post kat. Okay, so itu saja perkongsian dekat share untuk Telegram. So saya akan nak tunjuk share dekat mudah. Alright. So sama juga. Saya akan buka balik dekat saya punya page untuk nak ambil detail tu. Okay, contoh. Kalau betul-betul buat fokus, saya rasa sejam dah siap dah 10 listing tu. Okay, contoh. Copy. Okay, gambar ada dalam galeri dah. Okay. Pergi buka akaun mudah masing-masing. Okay, so kat sini saya memang dah ada mudah. Saya pernah login dah. Ataupun just, okay. Buka macam biasalah kan, buka website mudah.my, Proniaga. Macam ni memang dah, dia dah auto save kan saya punya ni. Okay, login, mudah. Okay, kredit pun ada banyak lagi. Malai iklan, kredit ada banyak lagi. Ni bilik sewa. Okay. Listing ni hot juga tau. SP. Tapi dia kena bump. Memang ada delete. Okay, cara nak masuk iklan sama. Tadi kita dah copy. Just top up kredit. Siapa yang belum ada kredit, top up. Okay, macam ni ada kredit lah. 79 kredit. Dia tekan insert. Lepas tu ambil kategori house, for sale. Itu ambil lah kalau gambar banyak. Nak pakai 11 kredit. 15 gambar, 11 kredit. Kalau basic, 5 kredit. Ambil basic je lah. Okay, lepas tu copy decision dulu. Paste dulu decision. So, okay, dah siap dah decision. Harga 63000. Right. Location Kedah kan. Kedah. Area Sungai Petani. Listing Sungai Petani ni dia laju sebab ramai agent, ramai rumah. Memang cepatlah turun bawah. Tapi tak ada masalah, boleh enjoy. Kadang-kadang strategi nak iklan dekat mudah ni, kita kumpul dulu 10 iklan di kawasan yang sama, kita post serentak supaya kita akan ranking page tu. Kalau orang buka page satu tu, semua kita aja, mesti kita. So macam itulah conquer. Of course orang buka, kalau buyer yang buka Sungai Petani, of course dia akan contact kita sebab kita duduk kat page nombor 1. Iklan 1 sampai iklan 10, semua iklan kita. Okay. Lepas tu bergambar. Okay. Right. So bergambar satu. Bola gambar banyak pun. Yang ni saya cicai je lah, saya nak tunjuk demo kan. Okay, alright. So type bungalow, title tengok lah decision tu. Sebab tu saya suka post decision dulu. Supaya kita boleh refer. Freehold bumi lot 540. 5 bilik 4 bilik. Freehold bedroom, lupa lah. 5 bilik 4 bilik ya. Freehold size 5,400, kaki persegi
Bumilot. Yang ni jangan silap lah. Nak share mark tu ya. Bumilot ke non bumi. Okay, Bumilot. Tu kalau ada apa-apa kat sini. Je lah. Okay, title main peranan lah. Keyword ni. So kita highlight apa yang special kat rumah tu. Bali design. Boleh tak? Tulis. Kalau renovated, tulis ya. Reno depan ni. Kita nak clickbait lah. Bali design. Itu pulang lah ni teks. Okay, so siap satu listing. Check balik. For sale. Kita boleh save draft juga benda ni. Kalau tak nak post lagi, boleh save draft. Save draft. Add to draft. Buat sampai 10 dulu, itu baru submit semua sekali. Supaya di approve masa yang sama, kita akan ranking. Maksudnya kita target lah. Pukul 10 pagi buat. Pukul 11 dia approve. So orang yang tengah hari buka iPhone, tengah lunch buka iPhone, nak tengok rumah, dia akan tengok semua iklan kita je. Itu strategi lah. Saya belajar daripada Ren-Ren yang guna cara tu. Okay, semak dan submit je. Okay, lepas dah submit, dia akan naik macam ni. Okay, dah siap submit. So lebih kurang sejam, bawah 2 jam lah, dia akan approve lah listing tu. So itu je maknanya buat iklan. So takkan tak boleh buat sehari 3, sehari 5. Ataupun siapa yang ada wife, Ara. Saya ambil dia. Cak. Dia nak pergi tong juga tu. Sekejap Sayang. Okay, channel semua boleh faham. Boleh dapat? So sehari 3, kalau sehari 3, sebulan kita dah ada 100 listing. Kalau 100 listing kat Mudah, takkan tak ada closing kan, itu je lah. Okay, saya nak tunjuk contoh lah. Yang ni saya punya idola juga sebenarnya. Tapi dia agensi lain. Saya tiru dia lah. Mentor. Saya tiru cara di iklan je. So, dia ni. Okay, Mudah dia nama apa? Cuba lupa. Apa dia? Tu yang listing dia ada 500 tu. Apa nama dia? Sisi tu kan? Okay, kan. Polim, Alright, Polim. Okay, kalau kita search Polim, tengok iklan dia. Polim Mudah kan. Okay. Cantik tau iklan dia, tengok. Ada 400 iklan. Kadang-kadang ada 600. Lepas tu dia punya iklan nampak. Semua dia naik merah macam tu kan. Nampak macam branding juga maknanya kan. Walaupun Mudah ni tempat kita letak iklan, maknanya tempat kita branding juga. Nampak listing dia million. Lepas tu kadang sewa pun berapa puluh ribu. So kalau kata sewa pun berapa puluh ribu, sebulan commission pun dah cukup lah. Tunjuk contoh lah. Ini kan 25 juta. Sekarang sewa pun banyak. Warehouse ke. Tengoklah, kita tengok specialty masing-masing. Kalau 600 listing ni, kita boleh bayangkan lah macam mana dia boleh sibuk. Kalau kita ada 40 listing pun, 30 listing maknanya dah sibuk dah maknanya. Itulah. Okay. So far faham tak? Nampak mudah tak? Just macam tu je. So saya dah siap iklan dekat mana tadi? Page tu memang tak ada orang tengok pun. Kadang-kadang dia just tempat parking je. Kalau kita run ads, baru dia betul-betul jalan. Tapi tempat kita nak share kepada page kita. Barulah share kepada kita punya Facebook personal. Barulah dia tak ada blog. Contoh saya nak share pada Facebook personal. Okay, post. Dia akan naik ke Facebook personal saya. Page kepada personal. Saya tak ada lah post. Sharing. So tak ada lah kita post direct. Kalau kita post direct, dia akan naik menjual.
Okay. So dah siap kat sini. So ada apa-apa nak tanya? Follow dia lebih kurang macam tu je. Kan? Ya. Tu ada website kan? Mana tu tak? Website tu saya baru buat. Website tu sebenarnya saya more tu nak buat trafik. So orang bila Google, dia akan jumpa lah benda tu. Kalau kita iklan kat Google kan, bukan saya iklan kat website saya, orang type Sungai Petani Amangan High. Kalau saya punya website tu memang dia punya, kita panggil SEO, dia kuat, memang dia akan naik saya punya website kat Google. So far membantu. Boleh try lah website saya tu, boleh masuk. Saya baru buat azrisaad.com. Tengok macam mana flow dia. Sebab dia akan automatic akan naik WhatsApp. Dan tu advance lah, tak payah yang mana baru-baru tak payah fikir benda tu kan. So just buat benda ni tu. Fikir iklan simple tu. Ambil Telegram, copy kat page hubung kat marketplace hubung kat mudah. Kalau siapa yang agak rasa sibuk tu, upah orang buat. Memang saya tengok yang upah orang ni lagi perform je. Sebab dia hanya fikir benda lainnya. Sebab post iklan ni orang lain tolong buat. Memang kalau dia letak target satu iklan RM10, dia upah orang. Memang dia tahulah kan. Sehari 10 iklan dia tak buat lah. Orang lain buat. Macam Tok Ren kita pun, macam Cikgu Jejai pun tu kan. Bini dia yang buat iklan tu. Dia tak pernah buat iklan pun. Sama lah. Tu Undercon pun ambil yang benda yang sama lah. Ambil masuk grup Undercon, copy gambar, copy rating dia, masuk post macam ni. So saya buat beberapa page. Pulang lah macam ni, saya nak buat specialist punya page. Saya nak je banglo saya dalam ni. Saya buat page ni, Banglo Utara. Pulang yang ni tak ada ni sangat pun. Just nak buat kategori. Paling penting tu mudah sebenarnya. Page marketplace mudah. Tu je. Memang ada rent group kita pun memang dia tak ada dia banyak fokus kepada mudah marketplace. Ini iklan kita, iklan Abang Mat Ki kan. Ni Syariman group kita agak. Maknanya yang ni contoh kalau saya nak follow dia, boleh tekan follow. Sebab so Syariman pun rajin. Memang nampak lah. Dia closing sebab apa? Sebab rajin. Okay. Dia tanya saya banyak, dia belajar. Semua tanya. Okay, lepas tu dia buat. So dia dah close berapa? 4 biji ke? 4 biji. Tahniah. Tengah kerja aku ni. Ada soalan banyak. Right. Oh, soalan mana? Start dari atas sikit tu. Saiful No. Okay, sekejap saya tengok. Owner takut nak sign ATS form sebab ada tulis kena bayar sekian-sekian duit. Ada cara kau nak counter mereka? Okay, Azri nak jawab ke je lah? Yang mana? Saya tak nampak soalan. Atas sikit. Viral flag paling kotor. Okay. Mana? Tak nampak. Atas lagi. Dia ada orang nampak tu atas. Okay. Owner takut nak sign ATF form sebab ada tulis kena bayar sekian-sekian duit. Ada cara ke nak maksud dia nak ada. Tolong share. Okay, masa nak ambil ATS. Dia punya tu kot tulis banyak yang kena 3.18 lepas sign SMP. Berapa dia ingat dia kena bayar ke? Rumah tu kita hanya dapat komisen selepas ada pembeli. Selepas dapat booking. Dan owner pun dia tak perlu keluar duit dia pun. Dia tolak siasat daripada booking. So maknanya kita kena fahamkan owner je. Okay. Dia tengok yang dia kata tulis sekian-sekian duit tu maksud yang tu ke? 3.18 apa semua tu kot. Cakap kat dia yang tu semua dia tak kena bayar apa lagi. Kalau terjual baru ditolak sebab dia punya kos apa-apa pun dekat tu saja. Agency fee 3.18 dan juga lawyer fee sikit je. Lawyer fee below 2,000 je macam tu. And then sekarang ni RPGT pun dia tak kena. Sebenarnya kita kena terang kat mereka lah. Kalau dia kata tulis itu semua maksudnya yang
kata yang 3.18 dia apa ada tulis bayar tu, lepas tu sen SMP lagi 6.82. Yang tu sebenarnya buyer yang kena bayar, bukan owner. Kena fahamkan kat balik kat owner tu. Nanti dia nampak tu kita tak terang kat depa, mungkin depa tahan. Saya pernah dapat kat satu nak jual tu memang owner tengok kat ATP apa ATS tu, dia tengok ni apa saya kena bayar banyak ke ni apa semua. Yang tu yang sistem online lah. Bila kita submit kat dia untuk sign, jadi dia kita tak terang lagi, dia tengok tu uish kena bayar banyak apa tu. Bila saya terang kat dia yang awal tu dia tak mau sign. Dia kata saya kena bayar banyak ni. Dia pula refer kat kawan-kawan. Kawan dia pun tak faham. Dia kata ni tak boleh ni banyak-banyak, dia kata macam tu. Bila dia tanya balik, bila saya tanya lagi apa semua, awak tak sign, dia kata ni kena bayar pun dia nak tanya. Bila saya terang, dia kata baru faham, dia okey baru sign. Jadi maksudnya kita kena terang betul-betul lah, jangan just bagi dia baca saja. Itu lah kot terjawab kot saya full no. Tak apa, saya tambah sikit kat situ. Saya ada slide banyak. Maknanya kita pun dah lajak banyak kan. So you all okay kan nak sambung ni satu slide ni? 4.5 boleh kot, 4.5. Right. So itu ada soalan lagi 14 panel Azri, sambung soalan. Okay. 14 panel bank tu kita ada offer 1 trilion atas skim rumah pertamaku. Okay. 14 panel bank ni kita maksudnya mortgage lah kan. Kita guna mortgage dia ada link dengan bank. So macam saya cakap, saya tak suka jual rumah yang orang nak beli 100% loan. Sebab apa? Komisen saya lambat. So saya macam 100% loan ni boleh dapat. Tengah-tengah rumah yang bawah 500,000 boleh try yang 100% loan. Tapi kalau bayar yang 100% loan pun, kalau bawah saya lah, saya suka banyak duit booking dulu. 3.18 baru boleh buat 100% loan. Kalau semua benda dia nak loan, saya tak layan lah. Sebab kita nak claim nanti lambat, sangat lambat. So 100% loan tu ada, ada. Tak semua bank ada. Kena tanya mortgage, bank apa yang boleh bagi loan 100%. Okay, terjawab dah Hakim? Nanti saya ada slide yang pasal loan bank. Nanti saya tunjuk. Saya akan share lagi 2 minit. Okay, so marketing online paling efektif dimudah lah. Okay, betul Nasir? Dimudah. Marketing yang wajib digunakan oleh RAN. Mudah. So marketplace tu yang kedua. Sebab dimudah kita boleh kontrol. Berapa banyak kita nak buat. Traffic kita boleh kan. Kalau marketplace ni dia by nasib juga. Dia kena betul-betul banyak. Kat marketplace ni kalau betul nak guna marketplace saja memang kena kau-kau. Kena iklan tu memang dia kata kasih jasa lah. Mungkin sehari 10-20 lah kot. Macam mana nak tahu rumah dalam grup Telegram tu dah jual book ke belum? Yang tu kena tanya dalam grup tu. Rumah ni ada lagi ke tak? Macam nak tahu rumah tu. Ataupun berkawan lah dengan ren-ren yang ada ni sebab kat situ nanti lepas akan post rumah ni dah close ke tak. So terjawab tak Muhammad apa ni? Saya tak nampak nama penuh ni. Muhammad Helmi ke? Okay, Hakim. Alright. Okay, saya nak continue slide nombor 2. Yang ni ringkas je lah. Yang ni detail ni kemudian kita bincang dalam grup pun tak apa. Sebab ni pasal loan ni. Saya DSR je. Benda ataupun ambil slide tu boleh study. Saya akan go through sepantas kilat. Sepantas okay, kilat. Itu dia. Okay ya? Okay, continue sikit boleh. Okay, saya nak tukar host. Leceh semua sikit. Okay kah? Sebab komen sikit. Semua masih okay kah? Boleh komen. Okay. Semua masih bertenaga. Masih bersama lagi, masih bersama. Alhamdulillah. Okay, so okay, so saya share screen. Mulut payau lepas minum lo. Saya pun tak minum lagi ni. Azri dah minum kan. Okay, so ni nampak tak? Nampak. Nampak ah? Alright. Okay.
proses pembelian rumah. So siapa yang baru tu, tadi cara marketing kan, tapi flow jualan rumah tu kena tahu lah kan. So ni tengok tu, ni proses pembelian rumah. Alright. Okay, first thing kita macam tadi lah, kita buat iklan, orang tanya kita semak kelayakan, set viewing, closing. Okay. Flow dia macam ni. So, mula dengan semak kelayakan. So lepas, kenapa kita kena semak kelayakan? Sebab kalau kita tak semak kelayakan ni, kita pun tak tahu dia ni gaji 1,500 ke, gaji 3,000 ke, gaji 10,000 ke, gaji 10,000, rumah ada berapa biji, hutang ada berapa. Sepatutnya kita kena tahu supaya kita tahulah kemampuan beli dia. Tapi so far yang kita praktis, kalau gaji rumah yang atas 500 ni, kita tanya dulu. Kalau dia tak mau jawab, pulang lah. Yang tu kita still layan dia lah. Sebab orang yang gaji atas 5,000 ni, kadang-kadang bab gaji ni dia agak sensitif lah kan. Kalau tanya dia, mungkin dia kata, awak ingat aku tak ada duit. Macam tu lah kan. Dia punya tabiat tu. Tapi kalau rumah yang murah, rumah bawah 200, wajib semak. Sebab apa? Golongan yang beli rumah macam ni, dia tak ada idea lagi berapa model yang dia perlu, kelayakan macam mana. Yang ni kena filter lah supaya kita tak buang masa kita. Okay, so semak kelayakan dulu. Lepas tu boleh pergi survey rumah. Kalau kelayakan dia okey, dah tahu dah bayar type A ke, type B ke, type C. So kat sini lah kita nak filter sebab kita nak tahu dia ni ada tak deposit 10%, ada tak duit lawyer 5%. Kalau dia ada, kita panggil dia type A punya. Kalau dia ada duit booking tapi dia tak ada duit deposit, tapi deposit dia nak pakai EPF, yang ni kita panggil type B. Type C ni semua dia tak ada. Dia ada duit booking je 1,000. Yang lain semua dia nak full loan. Yang ni kita panggil type C. Setengah owner dia tak nak yang type C ni. Sebab apa? Setengah owner dia nak bila nak sign SPA, owner nak pegang deposit kan. 10% owner nak pegang. So kita kena ada buyer yang ada deposit. Lepas tu pentingnya tahu kena buyer type apa. Dan lister pun dia akan tulis. Kalau owner, masa kita nak ambil lantikan tu, owner dah tetapkan, okay, aku nak deposit banyak ni. So masa kat iklan pun lister akan tulis benda tu. Okay. So booking 3.8. Bila tengok rumah berkenan, boleh lah masuk booking 3.8. Kenapa 3.8? Sebab itulah komisen kita. Okay, so semua orang tahu kan. Gaji. Itulah kita punya gaji kat situ. 3%. Gaji kita 3%. 1.8 tu adalah SSP. So bila orang nak booking, selalunya kita akan minta booking 3.18 dahulu. Betul baru kita masuk loan. Bila loan dah approve, baru kita baru buyer tu akan sign letter offer dengan bank. Dah settle letter offer, baru kita beritahu kat lawyer, okay, lawyer loan dia dah approve. Kadang-kadang tak perlu sign lagi pun. Kalau dah approve, terus beritahu lawyer untuk sediakan SPA. Okay, lepas dah settle SPA, lawyer akan panggil untuk sign SPA lah. Lepas tu time sebelum sign ataupun selepas sign, buyer kena bayar 6.82% supaya bagi cukup 10%. Kalau awal-awal tadi dia bayar 1% saja. Yang dia minta boleh tak saya nak kurang 3% ni, saya dapat 1% dulu. Kita tengok pada ejen lah. So kalau rumah tu betul-betul hot, saya memang tak kurang lah benda tu, sebab saya tahu orang lain boleh bayar 3%. Kalau rumah tu kurang-kurang hot, okay, saya minta agak at least 1%. At least 1% ni kalau kita nak forfeit pun agak ada lah duit kan. Kalau 1,000 pun nak forfeit pun macam 1,000 nak forfeit. Tak cukup lah. Okay. Alright, kat mana dia? Lepas sign SPA, kat mana pun kena cukupkan 10%. Okay, lepas tu baru lawyer akan uruskan untuk tukar milik. Tukar milik ni depend lah pada loan tu. Kalau loan bank biasanya 3+1. Sekarang mungkin 4+1. 4 bulan tambah 1 bulan untuk dia tukar nama tu. Kalau loan government dia lambat sikit. 4 hingga 6 kot bulan. Kalau macam PKP sekarang mungkin boleh pergi sampai 8 bulan. So lepas dah settle urusan lawyer, baru dapat kunci. Okay.
itulah flow untuk pembelian rumah. Flow first tu jangan skip kalau rumah bawah 500. Sebab apa? Macam semua orang dah tahu kan. Bila buyer yang tak layak, dia akan buang masa banyak orang. Dia nak window shopping je. Tanya gaji tak mau jawab. Kadang-kadang mungkin cara kita tanya gaji dia tu tak kena. Kalau orang jenis WhatsApp tak balas, kita voice lah. Tak, ni kita call lah. Sampai 6 kali dia tak jawab, baru kita next. Okay, so apa yang Ren perlu tahu tentang kelayakan pinjaman perumahan? Okay. Dia ada banyak faktor lah kelayakan pinjaman ni untuk lulus. Yang first dia DSR lah. So DSR ni yang macam bank tengok berapa kadar gaji dia dengan kadar hutang sedia ada. So kat situ pun bank akan tengok kalau dia tu pun high profile, risk tinggi, dia akan effect juga dia punya scoring. So itulah membezakan rate. Setengah orang rate rendah, setengah orang rate tinggi sebab dia lain-lain scoring ni. Scoring ni dia ada sistem bank lah, lain-lain lah. Cara bank ni dia scoring dia macam ni. So yang ni pun agak kompleks kalau kita nak belajar secara dalam. Kita hanya tahu macam ni je. Lain orang, lain profile kewangan dia. So kalau orang yang high risk ni kadang-kadang bank dia tak boleh bagi sampai 90%. Kadang-kadang dia boleh offer 80%. Pulang juga. Bergantung juga pada projek. Kadang-kadang ada setengah projek yang tak dapat 90%. Ada ongkos pula. Lain. Dengar kah? Ada call masuk. Okay. Dia. Dengar? Okay, sambung. So property valuation pun main peranan untuk nilai berapa kelayakan pinjaman tu. Okay, so itu saja. Okay, next. Apa itu DSR? Macam saya cakap tadi, DSR tu adalah kadar hutang yang bank boleh bagi berlawanan dengan dia punya income. So ni adalah carta. Untuk carta ni dia tak fix tau, dia depend situasi semasa. Kadang-kadang dia offer lebih. DSR tu kadang-kadang dia memang rendah. Tengok keadaan. Benda ni kita macam kena tanya selalulah kat mortgage kan. Kadang-kadang mortgage pun dia tak pasti pun, kadang-kadang dia try juga. So dia agak macam mana, kita tak boleh cakap confirm, kita boleh cakap ada anggaran macam tu. So Maybank 40% anggaran lah, ni tak fix pun. So boleh tengok lah ni data-data yang di collect lah, lebih kurang. Kalau gaji bawah 3,500 atau 3,000, DSR maksimum 40%, 50% macam tu. Kalau atas pada tu dia boleh lebih sikit. So lain bank, lain DSR dia. Boleh tengok kat sini. Okay, ni pun sama, ada bank macam ni. Okay. Kenapa pinjaman perumahan boleh reject? Sebab macam tadi lah, bank ada tengok banyak faktor. First faktor dia DSR. Kalau DSR pun dah DSR okay kan, so dia akan tengok pula seperti sikris bayaran. Setengah orang dia kata sikris aku cun, sikris aku bersih tu tak semestinya bank senang-senang bagi loan, sebab rekod bersih pun tak elok maknanya. Sebab dia umpama macam ni lah, bank tu nak bagi duit kat peminjam kan, dia nak tengok dulu peminjam ni punya perangai, punya karakter. Kalau rekod dia tak pernah ada loan lagi, so bank pun takut nak bagi loan, sebab bank tak tahu dia ni banyak cun ke banyak tak cun. At least bank nak ada satu rekod. Setengah kadang-kadang tu tak kisahlah rekod kad kredit ke, ada satu kad kredit ke, ada buat ASB loan sikit ke, yang penting dah ada rekod sikit. Ataupun dah ada pernah beli kereta, bank tengok pada situ lah. Kalau rekod bersih, boleh katakan susah nak lulus, tapi boleh lulus, tapi dia susah sikit. Okay, bank akan tengok laporan sikris, laporan tak cantik boleh reject. Dia akan tengok kita punya 6 bulan ke belakang tu punya rekod. Kalau kita pernah ada miss sampai naik 2 bulan tertunggak, memang tu boleh katakan memang susah sangat nak lulus. Kalau setakat ada 1 bulan tertunggak tu, kadang bank boleh consider lagi lah. Tu benda tu. Benda ni kena study jugalah kan, boleh Google cara bank. Jadi secara general. So yang kedua, yang ketiga, kenapa bank boleh reject? Mungkin NDI tu rendah sangat.
NDI ni dia straightforward je, dia gaji bersih, tolak kepada komitmen bulanan. Kalau NDI tu rendah, dia panggil NDI tu dia umpama kos sara hidup. Ini boleh Google juga untuk detail NDI tu. Okay. So macam tadi saya cakap, tak ada hutang dengan bank langsung pun ada dikira sebagai risk untuk bank. Record secret kosong bank ragu-ragu nak bagi. Sebab loan rumah ni loan yang panjang 30 tahun. So susah bank memang dia betul-betul ambil kira lah. Sebelum nak bagi tu dia betul-betul tengok kemampuan kita. Sebab tu ada orang bezakan loan kereta senang lulus, loan rumah payah lulus. Betul? Nak apply kereta senang je. Nak apply credit card lagi senang. Cukup je syarat 2,000 ke atas tu memang credit card senang. Sebab tu kalau nak buat profile, dia galakkan buat credit card. Tapi janganlah pakai credit card tu sampai 50% sampai 70% punya limit. Itu jadi tak cantik pula. Okey, yang keempat, faktor pekerjaan. Pekerjaan yang berisiko tinggi ni bank akan tengok tak? Contoh macam seperti COVID ni. Dia tengok sektor-sektor mana yang terjejah, bank dah siap-siap lah. Okey, sektor ni tak boleh loan. Ataupun dia boleh bagi yang loan tu kurang je. Mungkin 50%. Itu subjektif. Sama macam dulu, oil and gas, ada harga minyak jatuh kan. Sektor tu oil and gas memang susah dapat loan. Padahal gaji dia pun besar kan. Dia tengok keadaan semasa. So lokasi rumah yang tidak strategik tu pun ambil peranan juga sebenarnya. Tapi kita tak payah fikir sangat lah tu. Sebab bank nak bagi loan pun dia nak tengok projek rumah tu kat mana, keadaan rumah tu macam mana. Okay, kalau pemajuan blacklist pun memang susah dapat loan. Dan tak semua projek ada loan bank tu bagi loan. Harus setengah bank tu bagi, harus setengah bank lain tak bagi. Yang tu dia subjektif. Okey, ni contoh saya dapatkan daripada internet je. Yang ni kena semak balik sebab dia berubah-ubah lah. Di DSA ni berubah ikut faktor risiko semasa. Okey, so boleh ni boleh Google pun boleh tahu DSA berapa-berapa. Okey, ni contoh. So ni formula DSA, simple saja. Campur dengan komitmen baru rumah tu, bahagi dengan gaji. Kalau DSA tu lebih macam tadi kita tengok data tadi tu lebih 40%, 50%, lebih tak layak lah kadar gaji tu. Yang ni slide ni saya akan share, boleh study balik ataupun boleh tengok video ni nanti. Video ni ada record, boleh study balik. So ni illustration dah. Monthly debt commitment dengan gaji. So dalam group observer kita ada buat video cara kira. Nanti boleh refer tu juga. Video tu abang Khalil buat mungkin boleh faham lah sebab dia ajak step by step cara kira. Okay, ni ilustrasi juga. Kita jangan ingat orang yang gaji tinggi tu kelaikan dia memang boleh lepas sebab gaji tinggi kan, komitmen pun tinggi. Depends juga, depends sosial. Tak semestinya orang yang gaji rendah 3,000 dia tak boleh loan rumah, tak boleh lulus. Mungkin dia ada komitmen yang rendah aja. Paita dia baru banyak 200. Kalau orang gaji 10,000 pun, kalau komitmen dia pun dah 8,000, dah 80% kan. Tak masuk rumah baru lagi. So sebab saya cakap profil lain-lain. So situasi lain-lain. Pekerjaan ambil peranan, akademik pun, kelaikan akademik pun ambil kira juga untuk scoring. Kadang-kadang nilai simpanan dia dalam bank pun bank ambil kira. Tengah tu kadang-kadang nampak macam tak lepas. Kadang kita boleh bagi proof yang dia ada saving, dia ada harta, dia banyak rumah yang dah cash. Kadang-kadang benda tu bank ambil kira. Kena tunjuk apa yang harta kita ada. Okay, so ni ilustrasi lah. Boleh study balik. Saya akan share slide ni. Okay. So, okay, setengah orang dia masih confused lah record sitos dengan record secret. Saya nak share sikit. Record secret tu adalah record yang institusi kewangan yang bagi. Yang tu bank negara yang selia record secret ni. So, sama. Kita pergi kat bank negara, kita thumbprint je, dia akan keluar semua record secret kita. Kat situ kita boleh tengok dah. Banyak loan mana yang miss. Semua loan yang ada. Bank pun sama. Dia hanya buka pada sistem dia saja. Dia key in IC kita. Dia boleh tahu dah berapa loan yang kita ada. So
customer pun tak payah tipu lah. Kata nak sembunyi-sembunyi kalau ada loan tak ada loan kan. Bank akan tahu. Okay. Macam Citos ni dia adalah company swasta yang dia simpan database. Dia compile database hutang-hutang dengan swasta. Hutang swasta ni contohnya macam tak kisahlah Kod Memot ke, Telco ke, Celcom, Digi, whatever, company telco ataupun maknanya company senian berhad biasa pun boleh masukkan rekod orang dalam Citos kalau ada orang tu ada hutang. Yang penting ada je agreement apa-apa. Kalau orang tu miss ke tak bayar, dia boleh Citoskan rekod orang tu. Macam kita memang juga lah, selalunya orang yang reject loan ni sekarang dia tak tahu dia pernah sign satu benda macam beli alam kereta ke yang macam kena scam kan benda tu. Banyak kes tu. So rekod Citos ni rekod swasta. Ada bank yang tak tengok Citos lah. Umpama Maybank tak tengok Citos. Ini setahu saya lah kan. Maybank tak tengok Citos sebab bagi Maybank rekod Citos ni macam swasta buat kan. Mungkin siapa-siapa boleh Citos ke orang kan. Tapi kebanyakannya bank memang tengok Citos. Lepas tu kalau ada cek tendang ke memang akan appear dalam rekod Citos tu. Macam saya pun sebelum ni ada rekod tak apa okey. Dan memang rekod saya adalah Citos. Tapi benda tu boleh settle maknanya. Dia ada cara dia settle. Tapi ambil masa lah. Right. So boleh study Citos, beza Citos, beza Secret. Right. So next. Okay, ni adalah kos untuk beli rumah. Saya cakap tadi. Nak beli rumah kena ada 10% lebih. Kalau dia dapat 100% loan pun 10% kena ada. Itu saya punya macam syarat kan. Kalau tak ada 10% pun at least ada 5% okey. Loan tu cerita lain kan. Cerita deposit ni cerita lain. Okay, so kebanyakannya bank dia bagi pinjaman 90%. Kalau beli pertama tu ada bank boleh bagi 100%. Tapi dia ada syarat-syarat dia lagi lah kan. Ada kuota lah semua. So kalau nak senang cerita, loan 90%. So 100% tu special case. Kalau valuation fee pula kena bayar lebih kurang macam ni lah, 800 ke 1,500 kadang-kadang 1,200. Dia ada rate dia maknanya. Tapi anggaran macam tu je, 1,500 bawah 1,000. Okay, lepas tu kos yang diperlukan untuk beli rumah kena bayar agreement, legal fee. Legal fee ada dua jenis legal fee. Satu SPA, satu lagi loan agreement. So ni dua lah bayaran ni. Anggaran dia lebih kurang 5 ke 6%. Okay, boleh Syazwan. Alright. Boleh minta lagi. Tak ada masalah. Okay, lepas tu SPA. Legal fee ni maknanya kita boleh minta quotation dululah dekat lawyer. Kita ada panel lawyer. Semua boleh join group lawyer tu. Dapatkan percent charge. Bila ada case je, bila ada closing je, tanya kat lawyer. Okay, berapa, bagi detail rumah tu, tanya. Okay, berapa anggaran legal fee untuk case tu. Nanti lawyer akan bagi quotation. Alright. So inilah jumlah total yang diperlukan untuk beli rumah. Kena ada at least 16% ke 15%. Sebab pinjaman boleh bagi 90% saja. Okay. Alright. So next slide. Saya mak kelakar sebelum set appointment viewing. Kenapa? Okay. Sebab kita nak tahu status modal dan kemampuan pinjaman pakai pembeli. Tadi saya cakap type A, type B, type C. Lain listing, lain requirement owner. So kita kena fulfill lah requirement tu. Tapi masih boleh nego lah kan. Try tanya agent tu. Okay, kalau dia tak ada 10% deposit, 5% je boleh tak? Setengah-setengah tu boleh nego. Okay, lepas tu kita tak buang masa banyak pihak lah. Kalau kita tak filter, kita akan buang masa banyak pihak. Lepas tu kalau kita tahu kelaikan dia, kita boleh suggest rumah yang sesuai dengan rumah tanah dia. Okay. So yang ni dokumen diperlukan untuk permohonan loan. Boleh tengok, simple je. Yang ni pun ada dia punya template, saya boleh share dalam group. Lepas tu yang ni detail yang saya bagi kepada buyer sebelum nak buat viewing. Saya kira siap-siap kat dia. Okay, kat sini pun dia macam satu agreement tau kita dengan dia. Kalau abang tengok rumah saya, kalau abang nak beli, yang inilah kos dia. Kita boleh kira dalam ni. Booking 38, loan masuk berapa, approve berapa. Okay, lepas tu nak buka file lawyer kena bayar 1,000. Deposit 68.2 nak bayar bila, boleh pakai EPF. Lepas tu nak kena buat apa, sign agreement.
baik evaluation, settle. Ni umpama macam full flow proses dengan nilai duit. So cuba amalkan benda ni supaya buyer tu kalau dia tak ada duit dia tak pergi tengok semua tu. Okay. Ada lagi orang nak join. Okay, so next. Nak habis dah. Yang ni yang tadi Cik Fahid dah cerita. Okay, itu saja perkongsian daripada saya untuk hari ini. So kita akan buat lagi training. Yang ni untuk general lah kan. So anda memang kena buat iklan dulu, baru banyak lagi persoalan yang kena tanya. SPA dan SMP benda yang sama. Ya betul. Setengah orang panggil SPA, setengah orang panggil SMP. Yang betul dia SPA, Sale Purchase Agreement. Okay, saya buka pada sesi soalan. Boleh bertanya. Soalan-soalan lain kalau Evan ke apa tak Evan boleh tanya juga dalam grup. Grup tu anytime boleh tanya. Right. So cara iklan dah tunjuk, flow pun dah show juga sikit. So mana-mana yang detail tu boleh tanya dalam grup. Kenapa saya suruh tanya dalam grup? Sebab ramai lagi boleh belajar. Kalau tanya personal dapat belajar juga, tapi orang lain tak dapat belajar. Itulah. So buat dulu iklan, jangan takut untuk buat iklan. Walaupun kita baru tak tahu lagi nak buat iklan, jangan takut, buat je iklan dulu. Nanti bila orang tanya kita tak tahu pun boleh tanya direct dekat grup. Dia tak boleh kita nak belajar semua dulu kita baru nak start buat kerja, memang tak, susahlah macam tu. Memang kita hanya macam belajar tapi tak ada duit. Benda okay, ni belajar, benda tak habis belajar kalau ni property ni. Dia akan mari. Banyak lagi benda yang dalam property ni memang sangat luas. Saya pun sampai sekarang pun tak habis belajar. Okey, itu saja perkongsian saya. Kalau tak ada soalan, saya boleh kalau ada soalan kemudian bertanya dalam grup juga. Jadi kita buka dulu, ada apa-apa. Kalau tak ada kita mungkin stop kat sini lah. Nanti kita continue lagi lah. Next, ada apa-apa? Boleh tanya, boleh buka mic. Kalau nak tanya. Boleh buka mic. Malam ni ada training. Boleh join lah. Training project. So siapa nak tahu flow project tu boleh join training project. 9 malam kan? Ya, ke 9 malam. Join Zoom juga malam ni. Pakai join Team Awesome, pakai join ramai-ramai. Boleh dengar sambil tak pun dengar atau ambil ilmu. Ada sharing juga malam ni. Okay, ada apa-apa? Kalau tak ni, Cik Khalil macam mana? Ataupun ada yang baru-baru yang dah buat iklan nak cerita masalah ke? Boleh cerita secara live. Mungkin down ke kan? Buat tak kena ke, tanya orang sampai 100 orang, sampai 1 minit tak ada. Boleh tanya kan? Mungkin kita akan tengok balik lah. Mungkin cara tanya tu mungkin ganas sangat ke apa ke. Ganas sangat. Okey, berapa Nabila Putri Putri Anis ni. Semua okey, cuma nak betul cara closing. Okey, cantik tu. Okay, ikhlas semua dah okey dah kan? Kita boleh ambil listing daripada agensi lain kalau ada kebenaran. Contohnya kalau ejen tu kawan kita, dia kata ni ambil join. Boleh kita nak tolong join. Nanti commission bahagi antara dua agensi. Kita panggil itulah istilah sebenar co-agency. Kena buat surat lah, kena sediakan surat daripada agensi. Itu ada prosedur dah. Lain-lain ada apa ni yang baru-baru kok tak faham apa, macam mana dah boleh start kan iklan? So minggu depan kita tengok lah kot kan yang baru. Iklan ada berapa puluh. Ya, hantar report. Nanti semua orang kena submit akaun mudah punya link. Kita nak monitor. Nak tengok berapa iklan, berapa viewing. Sebenarnya report mingguan kita tu sebenarnya kita nak monitor, kita nak tahu. Kalau iklan tu banyak, filter tak banyak, mungkin ada masalah kat iklan kan. Kalau filter banyak tapi tak ada viewing, mungkin ada masalah dekat stat filter tu kan. Kalau filter bawa viewing banyak, closing tak ada, mungkin skill closing tu
Ada masalah. Kita nak, Okay. itulah tujuan kita nak tengok tu sebenarnya. Jangan rasa takut, rasa bagi tu main-main Bagi- saja. Ni Ma, kita bagi nak real tolong lah data. tu. Bagi Kita nak real tolong, data. nak tolong. Betul. Kalau data tu adjust, kita pun tak ada, kita tak tahu masalah sebenar kan. Okay, semua senyap Kak Jenah, ada apa-apa? Kalau nak cakap boleh, nak type boleh. Kalau tak ada apa-apa, boleh tutup ke Khalil? Okey. Terima kasih kepada speaker Cik Azri. Rekod okey Azri. Tak boleh check keluar ni dia. Record okey. Recording. Dia akan save kat di siang tu. Kan dia kat cloud. Kat cloud okey, masuk cloud okey. Nanti kita sharing dalam grup Awesome Writers FB Alright. dah. Okey, cun. Semua okey, yang baru-baru ni dah join dah. FB group. Nanti boleh check, kita check tengok siapa yang tak ada kita add. Okey. Pengalaman kalau ikut masa PKP tahun lepas, yang nak main start esok lusa ni, so aktiviti viewing ni selalu akan freeze lah. Ya, betul. Masa pun akan freeze, dalam masa 2 minggu ni akan freeze. Kalau 2 minggu lah, kalau dia sambung lagi 14 mungkin akan jadi sebulan ataupun sebulan lebih. Kalau ikut pengalaman tahun lepas, masa PKP tu siapa yang buat iklan, rent yang buat iklan, lepas buka saja PKP, memang viewing penuh lah. Memang yang closing sampai 20 jalan sampai seminggu, memang banyak sangat. Jadi jangan anggap PKP ni kita relax. Sebenarnya kita boleh kena teruskan iklan. Jadi ramai juga rent yang tak buat iklan rugi. Okey. Cuma kita setting viewing selepas daripada PKP ni dibuka. Ya. Jadi kita boleh ambil tu satu. Yang keduanya kita juga boleh fokus kepada project and account. Sebab kita tak perlu ada viewing. PIC saja. Kita just ambil setting viewing, set tarikh nanti. So kita bagi kat PIC. PIC incah semua. Itu salah satu kelebihan dalam AWP ni. Kita kena ambil chances lah. Sama juga dengan malam ni projek di Ipoh. Kita tengok malam ni apa yang akan diceritakan. Sama juga sebab rumah-rumah yang dah siap ni mudah untuk kita jual. Itu saja daripada saya rasanya, Cik Faiz. Okey, saya pun tak ada apa. Nanti kita next week kita continue lagi insya-Allah. Cuma siapa-siapa yang ada soalan tu boleh tanya dalam grup newcomers tu. Kita pakai tak kisah, tanyalah soalan tak ni pun tak apa. Ramai-ramai akan jawab dalam grup tu. Direct boleh tanya dalam grup newcomers tu. Okey. Alright. Baik, terima kasih semua. Okey, terima kasih. Apa lagi? Terima kasih. Jumpa malam ni siapa join macam ni. Bye.